Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Nakib merupakan Sekretariat Protege yang akan menjadi moderator pada sesi kali ini. Jadi pada petang ini kita akan bersiaran secara langsung di FB Live Sekretariat Protege. Okey, pada petang ini kita akan membincangkan satu topik baru yang merangkumi aspek keusahawanan. Kita pada petang ini memohon kepada semua ahli-ahli viewer kita untuk share FB Live ini kepada kawan-kawan. Semoga ia memberi manfaat kepada rakan-rakan anda yang lain. Sebelum itu, jangan lupa share, like, subscribe laman media sosial Protege, iaitu kita ada FB, kita ada Instagram, kita ada Twitter dan kita ada YouTube channel. Jadi tanpa melengahkan masa, topik perbincangan kita pada petang ini adalah pembiayaan mikro untuk usahawan graduan yang akan disampaikan oleh Encik Muhammad Yusri, iaitu Ketua Jabatan Bahagian Pembiayaan daripada Tekun Nasional. Jadi sedikit latar belakang berkaitan dengan Encik Yusri ini adalah beliau telah memulakan servis perkhidmatannya di Tekun Nasional sejak 2001 dan sehingga kini, di mana beliau telah berkhidmat hampir 19 tahun di Tekun Nasional. Pada mulanya beliau menyandang jawatan sebagai penolong pengurus di bahagian operasi. Kemudian kini beliau adalah Ketua Jabatan Bahagian Pembiayaan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Encik Yusri bersama-sama kita untuk sesi FB Live pada petang ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Baik, bersama kita ni adalah Encik Yusri. Beliau akan menyampaikan topik pembiayaan mikro untuk usahawan graduan. Jadi Encik Yusri boleh kongsi sedikit bagaimana keadaan usahawan-usahawan di Malaysia sekarang ni? Okey. Alhamdulillah, terlebih dahulu terima kasih saya ucapkan kepada pihak Protege kerana sudi menjemput Tekun Nasional untuk bersama-sama berkongsi berkaitan dengan pembiayaan kepada usahawan-usahawan di luar sana, terutamanya kepada graduan-graduan di luar sana. Untuk makluman, memang kita tak dinafikan kini usahawan-usahawan memang terjejas akibat pandemik COVID-19, akan ekonomi ataupun kegiatan perniagaan agak mengalami sedikit penurunan sama ada dari segi jualan dan sebagainya. Okey. Ya, Okey. Baik. So sekarang ini kita terus kepada pembentangan daripada Encik Yusri berkaitan dengan kita punya tajuk pada petang ini. Boleh Encik Yusri kongsikan slide pembentangan untuk kita kongsi bersama dalam FB Live ini. Okey, terima kasih. Sebentar ya. Okey, terlebih dahulu saya bagi pihak Tekun Nasional ingin mengucapkan terima kasih kepada usahawan ataupun graduan yang mengikuti laman web Protege ataupun FB Protege untuk kita bersama-sama mendengar taklimat pembiayaan daripada Tekun Nasional. Untuk makluman seperti mana yang disebutkan oleh pihak moderator tadi, Encik Muhammad Nakib, saya selaku Muhammad Yusri bin Muhammad Yusof merupakan Ketua Jabatan Pengurusan Pembiayaan di Tekun Nasional Ibu Pejabat. Okey, saya teruskan taklimat kita berkaitan dengan pembiayaan kepada lepasan graduan yang berada di luar sana. Semoga ianya memberi manfaat kepada usahawan-usahawan, terutamanya graduan yang mana mereka berminat untuk menceburi bidang perniagaan. Okey, untuk makluman, Tekun Nasional telah ditubuhkan pada awal 1998 di mana semasa resolusi di Pulau Pinang kita sedia maklum kekangan ekonomi menyebabkan kesukaran
usahawan-usahawan Melayu untuk mendapatkan perniagaan dan untuk mendapatkan modal pembiayaan. So dengan itu kerajaan telah menubuhkan Tekun Nasional pada awalnya pada tahun 1998 di mana kita diwujudkan di bawah Akta Syarikat Sedia Berhad menurut jaminan. Okey, kita diwujudkan adalah bertujuan untuk membantu usahawan ataupun melahirkan usahawan yang memerlukan pembiayaan dengan cara agensi kewangan Okey, di mana matlamat kita yang pertama adalah menyediakan pembiayaan mikro secara mudah dan cepat. Untuk makluman kita menyediakan pembiayaan itu pembiayaan secara mudah, cepat juga mesra usaha. Yang kedua kita sana. Yang ketiga kita mewujudkan komiti ataupun jaringan usahawan dapat kita memupuk budaya keusahawanan. Okey, untuk makluman graduan ataupun audien di luar sana, kita beroperasi di 165 pencawangan. Kita meliputi hampir 222 kawasan parlimen beroperasi. Okey, antara dia punya pejabat Tekun Cawangan. Okey, makluman semua, Tekun kita mendapat pembiayaan ataupun dana daripada kerajaan di mana mulai tahun 1998 hingga 2020 Disember kita telah mendapat dana daripada government sebanyak 3.51 bilion. Walau bagaimanapun, Tekun telah pun menyalurkan pembiayaan sebanyak 6.41 bilion. Nampak kan? Di mana Tekun hanya dapat dana sebanyak 3.5 bilion tetapi Tekun menyalurkan pembiayaan lebih daripada dana yang kita dapat. Ini menunjukkan hasil daripada bayaran balik oleh usahawan, kita plow back, kita pusing balik, kita menggunakan pakai balik bayaran oleh usahawan untuk kita salurkan pembiayaan kepada usahawan-usahawan di luar sana. Sehingga kini Disember 2020 kita telah menyalurkan hampir kepada 474,000 usahawan yang melibatkan 655,000 pembiayaan di mana terdapat usahawan yang telah membuat pembiayaan melebihi daripada sekali. Sebab itulah pembiayaan kita sehingga 665,000 pembiayaan. Okey, untuk makluman Tekun kita menawarkan pelbagai produk kepada usahawan-usahawan di luar sana. Jadi graduan-graduan boleh mengambil kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan. Okey, di mana saya nyatakan satu persatu produk yang kita tawarkan. Okey, yang pertama kita ada Teman Tekun, iaitu pembiayaan secara berkumpulan. Yang kedua kita ada Tekun Niaga, iaitu pembiayaan secara individu. Yang ketiga kita ada Kontrak I, di mana pembiayaan kepada kontraktor-kontraktor. Yang keempat kita ada Spumi, pembiayaan yang kita salurkan kepada masyarakat India sahaja. Okey, dan seterusnya kita ada program-program khas di mana ini nanti saya akan sebut berkaitan dengan kumpulan-kumpulan yang kita sasarkan selain daripada produk-produk di atas. Okey, nanti saya akan terangkan satu persatu. Okey, Teman Tekun. Okey, so usahawan-usahawan graduan di luar sana yang mana ingin menceburi bidang perniagaan, mereka boleh memilih antara produknya Teman Tekun, iaitu skim pembiayaan yang kita tawarkan secara berkumpulan. Untuk makluman, Teman Tekun ni kita kira sebagai paling asas, paling basic di mana pinjaman secara kecil-kecilan. 1,000 hingga 10,000 untuk kali pertama dan 1,000 hingga 20,000 untuk kali yang kedua. Okey, di mana peniaga kumpulan sasarnya adalah peniaga-peniaga kecil, iaitu seperti peniaga di rumah, peniaga di pasar malam, berniaga di pasar tani dan sebagainya. Di mana usahawan ataupun graduan boleh berkumpul 5 orang, satu kumpulan berbincang untuk memohon pembiayaan secara individu. Cuma kita buat secara berkumpulan supaya kita mengamalkan konsep peer pressure. Di mana sekiranya ada orang kata networking antara satu sama lain. Okey. Yang kedua, kelebihan Teman Tekun ni, pinjaman kita cepat. Di mana kita membuat kelulusan dalam tempoh 7 hingga 14 hari sahaja.
Ini kita punya jaminan untuk skim pembiayaan teman tekun. Okay. Seterusnya, ini antara jenis perniagaan yang layak untuk memohon skim teman tekun. Iaitu seperti bisnes online yang buat perniagaan kecil-kecilan di rumah, contohnya dia buat direct selling, dia menjahit di rumah ataupun dia berniaga pasar malam, pasar tani. Ini antara perniagaan ataupun jenis perniagaan yang layak kita tawarkan kepada usahawan atau graduan yang ingin menjalankan perniagaan untuk skim teman tekun. Yang kedua, tekun niaga. Tekun niaga merupakan satu skim pembiayaan yang kita tawarkan secara individu. Kalau teman tadi secara berkumpulan, tekun niaga secara individu. Untuk makluman, tekun niaga ni pinjaman dia daripada RM1000 hingga ke 100,000. Maknanya kita dah upgrade daripada pinjaman pertama teman tekun 1,000 hingga 10,000, pinjaman ulang untuk tekun niaga kita up sampai ke 100,000. So untuk skim tekun niaga ni kita punya kumpulan sasar lagi besar. Kita bagi kepada usahawan yang mempunyai premis perniagaan yang tetap, sama ada sewa atau sebagainya. Contohnya kedai makan, kedai runcit. So tujuan pinjaman pun lebih besar untuk nak beli stok, beli bahan mentah dan sebagainya. Ni antara contoh perniagaan yang layak untuk tekun niaga. Biasanya kita akan offer kepada graduate yang selepas pinjaman teman tekun, mereka boleh upgrade kepada pinjaman yang lebih besar, pembiayaan yang lebih besar. Contohnya kedai runcit, pasar tani dia ada buka cawangan dan sebagainya, pasar malam dia ada buka cawangan dan sebagainya. Ini antara contoh perniagaan yang layak untuk tekun niaga. Yang ketiga, kontrak I. Kita juga offer atau kita bagi pembiayaan kepada kontraktor-kontraktor di luar sana. Mungkin ada usahawan-usahawan graduan yang dah graduate yang menjadi kontraktor, sama ada kontraktor kelas 1, G1, G2 dan sebagainya. Mereka mempunyai projek ataupun orang kata apa, mempunyai kontrak daripada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri ataupun agensi kerajaan. Layak untuk membuat pembiayaan. Had maksimum kita 100,000. Nanti saya akan nyatakan kita punya had limit pembiayaan. Di mana sekiranya graduan mempunyai kontrak, boleh memohon direct terus kepada Tekun Nasional. Di mana contohnya pembiayaan kita 200,000 katakan, kita boleh mohon apply tekun sehingga 100,000. Mana kita bagi pembiayaan maksimum 80% daripada nilai kontrak. Dan kadar keuntungan juga berbeza. Ini antara kelebihan kontrak I, di mana tempoh kelulusan 7 hari sahaja berbanding yang tekun niaga dan juga teman tekun. Seterusnya, kita juga ada skim pembiayaan untuk masyarakat India. Ini yang specialnya untuk maklumat semua, graduan-graduan di luar sana. Tekun kita bagi pembiayaan khusus kepada masyarakat India, di mana Tekun mendapat dana khas ataupun peruntukan khas fund daripada government hanya fokus kepada masyarakat India. Di mana kita sedia maklum kesukaran masyarakat India untuk nak mendapatkan pembiayaan daripada pihak institusi kewangan. So kerajaan telah pun melantik Tekun ataupun memberi dana khas kepada Tekun untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat India. Antara aktiviti perniagaan masyarakat India yang biasa kita tengok di luar sana seperti peniaga jahitan, menjahit jahitan sari, kita semula scrap metal, kedai runcit, kedai makanan, kedai orang kata kedai mamak dan sebagainya. Ini antara contoh perniagaan yang kita tawarkan kepada masyarakat India di luar sana. Ini saya rasa yang ditunggu-tunggu oleh graduan, oleh kerana sesuai dengan tajuk kita pada petang ni, peluang pembiayaan kepada graduan-graduan. Untuk makluman, di samping kita ada teman tekun, kita ada tekun niaga, kita ada SPUMI, kita ada kontrak I, kita juga ada satu lagi skim yang kita namakan program khas, di mana kita ada program-program khusus kepada usahawan ataupun masyarakat di luar sana. So pada petang ni saya nak tekankan berkaitan dengan program pembangunan usahawan siswazah, di mana ianya sesuai kepada lepasan diploma, lepasan ijazah ataupun yang setara dengannya. Di mana kita ada skim khusus untuk graduan
yang kita namakan Program Pembangunan Usahawan Siswazah. Okey, untuk skim Siswazah ini untuk makluman, para graduan mesti mempunyai sijil ataupun graduate ataupun orang kata degree yang tidak melebihi tempoh 10 tahun. Sekiranya kita graduate pada tahun 2005, layak tak kita memohon? Boleh. Sekiranya kita graduate pada tahun tak lebih 10 tahun. Sorry, contohnya 2010. Sekarang dah 2020. Okey, layak. Tidak lebih 10 tahun. Di mana had umur pembiayaan 18 hingga 40 tahun sahaja. Ini untuk skim Siswazah. Berbeza dengan skim yang lain, had umur sampai 60 tahun. Tetapi untuk graduan, kita hanya offer pembiayaan maksimum umum 40 tahun sahaja. Okey. Selain itu, perbezaan antara tekun niaga, tekun teman, kontrak air dan juga Siswazah, kita bagi loan maksimum sebanyak RM50,000 sahaja. So para graduan boleh memohon pinjaman maksimum 50K sahaja. Cuma bezanya, apa kelebihan yang kita tawarkan untuk program pembangunan usahawan Siswazah, di mana usahawan boleh menjalankan perniagaan secara partnership, secara berkumpulan. Contohnya usahawan graduan A boleh berkongsi perniagaan dengan graduan B, graduan C dalam satu syarikat. 3 orang dalam satu syarikat dan boleh memohon maksimum seorang RM50,000. Jadi 3 orang RM150,000. Sesuailah untuk nak buka catatannya, nak buka contohnya kedai Dobi. Kos pembiayaan kedai Dobi RM100,000 katakan. So graduan A, B dan C boleh combine, buka satu syarikat, satu company, boleh memohon under skim Siswazah RM150,000. So bolehlah menjalankan perniagaan masing-masing. Satu company set up satu bisnes, buat apply loan tekun dan buka kedai Dobi dan sebagainya. Okey, yang seterusnya kita juga ada skim kepada graduan yang profesional. Kita namakan program profesional Muda Bumi Putera. Contohnya ada graduan kita yang graduate daripada yang mempunyai kelulusan accountant, kelulusan lawyer, kelulusan doktor, di mana diiktiraf sebagai profesional. So mereka boleh memohon menjalankan pembiayaan untuk program profesional. Ini untuk graduan, ini untungnya graduan di mana kita tawarkan pembiayaan maksimum sehingga RM100,000. Ini yang untungnya graduan yang mempunyai sijil ataupun kelayakan profesional, yang mengamalkan orang kata yang mempunyai sijil yang ditauliahkan seperti doktor, farmasis dan sebagainya. Had maksimum serapaian RM100,000. So mereka juga boleh menjalankan perniagaan secara partnership. 3 orang buka syarikat, contohnya lawyer firm, kongsi 3 orang, seorang RM100,000, so limit RM300,000. Ini kelebihan kepada graduan yang mempunyai sijil ataupun yang mempunyai kelulusan profesional yang khusus seperti yang saya sebutkan tadi. Okey. Seterusnya, selain daripada program Siswazah, program profesional, kita juga bagi pembiayaan khusus kepada para graduan yang selain daripada menjalankan perniagaan tersebut, mereka juga ingin menjalankan ataupun berminat untuk memohon skim-skim lain, di mana kita ada program usahawan wanita. Kita ada program untuk makluman yang terbaru di bawah bajet 2021. Kita akan lancarkan skim tekun sukan insyaAllah, di mana kita tumpukan kepada operator-operator sukan yang menjalankan perniagaan di luar sana. So selain daripada yang saya sebutkan tadi, sekiranya usahawan-usahawan ataupun graduan yang mempunyai orang kata kita fokus kepada kumpulan sasar kita, antaranya sekiranya ada graduan yang terdiri daripada orang kelainan upaya OKU, pun kita tawar pembiayaan kepada mereka. Tak semestinya kita orang kata sihat sini, orang OKU pun kita bantu bagi pembiayaan kepada mereka. So sekiranya ada graduan-graduan yang mempunyai kekurangan fizikal OKU, so datanglah ke Tekun Nasional,
kita akan bantu sebaik mungkin. Okey, selain daripada itu kita juga bantu, contohnya ada di kalangan graduan kita yang terdiri daripada selain daripada masyarakat Bumiputera, selain daripada masyarakat India, kita juga bagi loan kepada masyarakat Siam. Contohnya kita bagi loan juga kepada orang asli, orang asal, di mana kita tumpukan, mana dalam bajet 2021 kerajaan bagi dana khas kepada Tekun Nasional untuk bantu komuniti-komuniti lain. So Tekun akan ambil peranan untuk memberi pembiayaan kepada golongan-golongan ataupun komiti-komiti tersebut. Jadi ambillah peluang di luar sana. Okey, selain yang saya sebutkan tadi, Tekun juga bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Kalau dahulu di bawah MOA, sekarang kita dikenali sebagai MAFI. Di mana Tekun juga menjalankan kerjasama melalui MAFI, menganjurkan program Agropreneur Muda, di mana usahawan-usahawan ataupun graduan di luar sana yang berminat untuk menyertai program-program anjuran Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI, contohnya ingin menternak lembu, ingin menjalankan projek cili petigasi, so mereka juga boleh memohon dana khas daripada Tekun untuk skim yang kita namakan Program Agropreneur Muda, UAM, Usahawan Agropreneur Muda. So kita bagi loan kepada usahawan, kepada graduan, kepada belia, generasi muda yang menceburi bidang pertanian sebagai sumber pendapatan mereka. Di mana peserta-peserta ataupun graduan perlu menjadi rakan bimbingan ataupun usahawan bimbingan kepada contohnya Mardi, contohnya Jabatan Pertanian, contohnya Jabatan veterina. Mereka akan menjadi rakan kongsi ataupun agensi pembimbing kepada graduan untuk memohon pembiayaan Tekun Nasional. Selain itu juga kita juga bagi loan kepada peserta-peserta azam tani dan sebagainya. Okey, selain daripada produk-produk yang saya nyatakan tadi, Tekun juga pada tahun ini kita memperkenalkan beberapa skim baharu untuk graduan, untuk usahawan-usahawan di luar sana. Antaranya pada tahun ini kita memperkenalkan skim pembiayaan kepada sektor informal. Kita sedia maklum graduan di luar sana yang keluar pada IPTA, IPTS belum mempunyai pekerjaan. So mereka berminat untuk nak mendapatkan pembiayaan dan menjalankan perniagaan, mereka boleh memohon daripada Tekun Nasional. Okey, apa yang dimasukkan dengan sektor pembiayaan kepada sektor informal, iaitu pembiayaan kepada usahawan ataupun graduan yang tidak mempunyai lesen perniagaan, yang tidak mempunyai SSM ataupun lesen daripada pihak berkuasa tempatan PBT. Sekiranya graduan yang orang kata apa, cuba berminat untuk nak menjalankan perniagaan tetapi masih belum mempunyai lesen, mereka boleh memohon under skim yang saya nyatakan ini, sektor informal, di mana mereka boleh menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan seperti berniaga online di rumah, berniaga orang kata warung di tepi jalan yang tak ada lesen, berniaga apa-apa perniagaan yang kita kira sebagai micro home based business. Contohnya gunting rambut di rumah, yang tak mempunyai premis, hanya menjalankan perniagaan di rumah. So mereka ini boleh memohon under skim yang kita tawarkan, kita namakan sektor informal. Ini peluang terbaik kepada graduan yang di luar sana yang masih belum mempunyai lesen perniagaan tetapi telah pun menjalankan perniagaan ataupun berminat untuk nak menjalankan perniagaan. Cuba kita bayangkan ketika ini di musim PKP ini, di musim pandemik COVID-19 ini, kesukaran kita untuk nak menjalankan perniagaan secara terbuka. Sebab itulah kita boleh tawarkan loan kepada usahawan-usahawan informal ini, di mana mereka boleh menjalankan perniagaan memasak, membekal makanan di rumah dan boleh buat delivery dan sebagainya. Ini yang kita kategorikan sebagai sektor informal. Tak ada kedai pun, hanya buat di rumah, masak di dapur, packaging dan boleh delivery kepada masyarakat di luar sana. Okey, jelas Selain untuk makluman yang tadi, pembiayaan yang kita tawarkan untuk sektor informal cuma RM5,000 sahaja.
Okey, selain daripada itu, selain daripada sektor informal, Tekun juga memperkenalkan produk baru yang kita akan lancarkan tak lama lagi, Tekun Mobilepreneur. Untuk makluman, ketika ini masa orang kata di musim pandemik COVID-19 ini, kita sedia maklum banyak kedai-kedai yang tak buka tak dibenarkan buka ditutup, restoran-restoran ditutup ataupun sebagainya. So kita Tekun telah pun mengambil inisiatif memperkenalkan program Tekun Mobilepreneur. Untuk makluman, masa PKP bermula bulan Mac 2020, Tekun telah pun diberi mandat ataupun dana oleh kerajaan menerusi Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi untuk kita melaksanakan skim Mobilepreneur 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0, di mana Tekun menyediakan pembiayaan kepada rider-rider di luar sana. Rider, contohnya rider GrabFood, rider Foodpanda, rider apa lagi, Bungkus Eat dan sebagainya, untuk menjalankan perniagaan sebagai penghantar barangan dan sebagainya. So Tekun kini pada tahun ini sekali lagi kita menyediakan dana khusus kepada Mobilepreneur tersebut. Jadi kepada individu-individu ataupun graduan-graduan, usahawan di luar sana yang masih lagi mencari-cari bidang ataupun perniagaan yang sesuai. Masa tiket ini saya rasa amat sesuai lah riders ataupun orang kata penghantar makanan atau penghantar barangan mengambil peluang Grab opportunities untuk memohon pembiayaan daripada Tekun untuk menjalankan perniagaan Tekun Mobilepreneur, di mana kita tawarkan pembiayaan sehingga 10,000 kepada graduan untuk membeli motosikal untuk digunakan sebagai orang kata kegunaan kenderaan untuk menghantar barangan ataupun food delivery dan sebagainya. Okey, ini antara syarat-syarat yang kita tawarkan kepada usahawan Mobilepreneur. Syaratnya berumur 18 hingga 60, mempunyai lesen lesen kenderaan, sama ada B1, B2, lesen D dan sebagainya, juga mempunyai surat kebenaran ataupun surat pendaftaran dengan syarikat e-hailing, sama ada GrabFood, Foodpanda dan sebagainya. Sekarang pelbagai syarikat delivery service wujud bagaikan cendawan ketika ini. Okey, selain daripada Mobilepreneur, selain daripada sektor informal, Tekun juga membuka peluang kepada graduan-graduan di luar sana untuk menceburi satu lagi skim yang kita tawarkan, iaitu skim pembiayaan modal dan premis perniagaan. Untuk makluman, Tekun, kalau tuan-tuan puan-puan tengok dalam website Tekun, kita ada tawarkan satu lagi skim, iaitu Platinum Mall, di mana untuk makluman kita Tekun telah pun ada satu pusat perniagaan di Kelantan, di mana di Kota Baru kita telah pun ada satu bangunan yang kita akan tawarkan kepada peniaga-peniaga, usahawan untuk menjalankan perniagaan secara macam hub pemborongan, sama seperti JM Kelang, sama seperti Kenanga ke Cempaka di luar sana. So usahawan bolehlah menjalankan perniagaan, mengambil peluang, graduan boleh menyewa premis perniagaan kita di Platinum Mall di Kelantan, di Kota Baru, untuk menjalankan perniagaan secara pemborongan ataupun secara digital, di mana kita telah pun kenal pasti sebagai pusat pemborongan, hub pemborongan di Pantai Timur. Jadi usahawan-usahawan bolehlah memohon kita semaksimal RM100,000. Kita juga ada kerjasama dengan Tekun Corp dan sebagainya. Okey, itu antara skim ataupun produk-produk yang kita tawarkan kepada peniaga-peniaga, usahawan ataupun graduan-graduan di luar sana. Untuk makluman, pada tahun ini juga Tekun juga menjalankan kerjasama antara KPT, iaitu yang kita namakan KPT Medex Siswapreneur. Cuma yang ni hanya kepada graduan ataupun usahawan ataupun siswa yang masih lagi belajar. Kalau tadi tajuk kita kepada graduan, yang ni mungkin tak berapa sesuai lah kepada graduan. Yang ni lebih kepada siswa, di mana kita tawarkan pembiayaan, kita offer loan kepada siswa-siswa yang masih lagi belajar
di IPTA, di IPTS, di kolej-kolej ataupun di politeknik-politeknik yang kita kena pasti, di mana kita tawarkan kepembiayaan kepada siswa-siswa ataupun pelajar-pelajar di sana. Ini pun kita juga dapat dana khas daripada kerajaan sebanyak 20 juta. Kita di mana Tekun diberi amanah untuk menjalankan projek ataupun program yang kita namakan KPT Medek Siswapreneur. Okey, ini antara IPTA, IPTS yang kita kerjasama untuk bagi pembiayaan kepada mereka, kepada siswa-siswa di seluar sana. Okey. Saya rasa itu yang antara produk-produk yang perlu ataupun yang boleh diambil peluang oleh graduan-graduan ataupun usahawan di luar sana untuk menceburi bidang perniagaan. Di mana untuk makluman, Tekun kita tawarkan pembiayaan kepada pelbagai bidang perniagaan. Sama ada yang menjalankan pertanian, yang menjalankan perikanan, peternakan, pemprosesan industri asas tani, hasilkan kicap, hasil sos dan sebagainya, menjalankan perkhidmatan, pemborongan, percutitan, pemborongan, pengedaran dan sebagainya. Ini antara bidang yang kita cover, yang kita boleh bagi pembiayaan. Okey, ini yang tentu anda sedia maklum. Ciri produk kita tawarkan pembiayaan daripada RM1000, serendah 1000 hinggalah ke 100,000 bergantung kepada produk ataupun skim yang dipilih oleh usahawan. Kalau teman maksimum 10,000, kalau siswazah maksimum 50,000, kalau tekun niaga maksimum 100,000 dan sebagainya. Okey, tempoh pembiayaan juga bergantung kepada produk yang dipilih. Di mana kita ada yang paling rendah 6 bulan sehinggalah kepada 10 tahun. Okey, untuk makluman juga, kadar keuntungan ataupun cas yang kita kenakan hanyalah 4% setahun, flat rate. Ini antara kadar ataupun cas yang paling rendah di pasaran. Tak dapat kita nak berbanding dengan institusi kewangan yang lain. Kadar 4%, di mana kita tidak mengenakan cagaran, kita tak mengenakan orang kata penyamin dan sebagainya. Okey, kita juga mengadakan simpanan sebanyak 5% setahun kepada usahawan yang menyertai yang membuat pembiayaan dengan Tekun Nasional. Tujuan simpanan, apabila kita selesai nanti selepas tempoh pembiayaan, Tekun akan pulangkan semula simpanan tersebut kepada usahawan. Jadi untungnya apabila kita dah selesai, kita ada orang kata tabungan simpanan yang Tekun bagi semula kepada usahawan. Okey, saluran pembayaran di mana untuk makluman sehingga kini Tekun telah memperbagaikan metod pembayaran untuk memudahkan para usahawan atau para graduan di luar sana. Pelbagai kaedah kita boleh buat bayaran balik. Kalau sebelum ini hanya bayar di pejabat cawangan, pegawai kita pergi kutip, sekarang kita boleh bayar melalui pelbagai kaedah. Kita boleh bayar pakai mobile app, kita boleh bayar pakai post dated check, kita boleh bayar pakai pelbagai internet, kita boleh bayar melalui terminal dan sebagainya. Dan yang terbaru kita lancarkan, yang kita akan lancarkan adalah bayaran balik secara e-mandate. Maknanya puan-puan dan tuan-tuan tak perlu pun pergi ke mana pejabat, hanya buat arahan melalui e-mandate, Tekun akan terima bayaran dan sebagainya. Okey, syarat asas pembiayaan yang kita kenakan ataupun yang kita tetapkan kepada usahawan-usahawan di luar sana adalah yang pertama, Bumiputera warga negara Malaysia dan berumur 18 hingga 60 tahun. Kalau skim masyarakat India, mungkin dia bukan Bumiputera tetapi dia masyarakat India juga layak memohon. So berumur 18 hingga 60 tahun. So sekiranya graduan-graduan masih lagi dalam lingkungan bawah 60 tahun, layak memohon pinjaman Tekun, pembiayaan Tekun. Okey, yang kedua, syarikat 100% adalah milik Bumiputera ataupun warga negara Malaysia. Kecuali produk Sepumi, produk India tadi, masyarakat India tadi, 100% adalah masyarakat hak milik masyarakat India. Okey, yang ketiga, bebas semakan kredit ataupun muflis ataupun bankrupt. Untuk maklumat, Tekun juga akan buat semakan kredit sama macam lebih kurang macam Sitos Sikris. Cuma Tekun bagi kelonggaran sekiranya kita tidak bankrupt, kita tidak bankruptcy, tidak muflis, layak untuk memohon pembiayaan Tekun. Okey, yang keempat, mempunyai lesen, permit ataupun daftar perniagaan yang sah.
Ini untuk yang tekun yang memohon pembiayaan skim produk tekun seperti Tema Tekun, Tekun Niaga, Spumi ataupun lain-lain program kecuali skim informal tadi yang kita tak memerlukan lesen perniagaan. Hanya sekadar dokumen ataupun surat pengesahan menjalankan perniagaan, itu sahaja yang kita perlukan untuk sektor informal. Okey. Yang kelima, mempunyai tempat ataupun lokasi perniagaan. Untuk makluman, walaupun buat di rumah, itu pun dah dikira sebagai tempat perniagaan yang khusus. So layak memohon perniagaan, memohon pembiayaan. Termasuklah food truck, online dan sebagainya. Okey, yang seterusnya terlibat secara langsung ataupun separuh masa. Untuk makluman, kita juga offer loan kepada peserta usahawan yang menjalankan perniagaan secara langsung ataupun tidak langsung ataupun separuh masa. Contohnya ada kakitangan awam yang bekerja pada waktu siang, malam menjalankan perniagaan pun layak untuk memohon pembiayaan tekun. Itulah kelonggaran yang kita bagi, yang kita nak bantu peserta-peserta ataupun graduan di luar sana. Okey, seterusnya modal berbayar tidak melebihi RM300,000. Untuk makluman, sekiranya graduan ataupun usahawan yang mempunyai modal berbayar ni dimasukkan adalah paid-up capital. Syarikat tersebut tidak melebihi RM300,000 saja. Okey, so apa dokumen yang diperlukan? Untuk makluman, tekun kita untuk makluman kita memerlukan borang permohonan pembiayaan tekun yang boleh didapati di pejabat cawangan ataupun di dalam sistem website kita. Okey, yang kedua borang kebenaran penzahiran, yang ketiga salinan, yang keempat lesen, yang kelima penyata bank, yang keenam bil utility. Untuk makluman, kenapa tekun perlukan penyata bank? Untuk kita nak menyemak kita punya transaksi perniagaan kita, untuk kita nak menyalurkan pembiayaan ke dalam akaun usahawan tersebut. Untuk makluman, tekun menyalurkan pembiayaan secara EFT direct kepada akaun ataupun syarikat milik usahawan tersebut. Okey. Lain-lain dokumen sekiranya bergantung kepada produk ataupun jenis perniagaan. Sekiranya kita memerlukan pembiayaan untuk belian aset ataupun equipment ataupun orang kata apa, pembelian aset lah, seperti nak beli mesin, kita perlukan sebuah harga untuk nak memastikan keperluan tersebut di orang kata apa, dia ambil kira. Sekiranya kita menjalankan perniagaan projek peternakan, projek pertanian yang kita menggunakan pakai tanah hak milik orang lain, kita memerlukan surat kebenaran mengesahkan pemohon tersebut ataupun usahawan tersebut telah pun memiliki salinan ataupun kebenaran untuk menggunakan tapak projek tersebut. Okey, kita juga memerlukan penjanjian sewa sekiranya kita menyewa premis perniagaan milik orang lain. So kita kena ada tenancy agreement untuk memudahkan kita punya proses permohonan. Okey, kita juga ada kertas rancangan perniagaan. Untuk makluman, tekun tidak memerlukan orang kata apa, proposal ataupun orang kata apa sebagai kertas rancangan yang tebal-tebal. Kita hanya memerlukan tekun telah pun sediakan borang kertas rancangan perniagaan. Nanti saya akan tunjukkan contoh kertas rancangan yang simple sahaja, 2 page sahaja, telah pun mencukupi untuk nak memohon pembiayaan tekun. Kita tak memerlukan pun kertas kerja yang tebal-tebal yang kita upah daripada konsultan untuk nak memohon pembiayaan tekun. Okey, gambar premis, kita juga memerlukan gambar premis di mana kita menjalankan perniagaan. Okey, itulah antara dokumen yang diperlukan yang untuk memohon pembiayaan daripada Tekun Nasional. Untuk makluman, proses permohonan kita 7 hari sehingga 25 hari. InsyaAllah kita dalam proses untuk nak memperbaiki kita punya tempoh piagam 7 hari. Untuk makluman, semasa tempoh COVID yang lalu, Tekun telah pun berjaya membuat kelulusan dalam tempoh 7 hari bekerja. Di mana bermula daripada kita terima permohonan di pejabat cawangan. Sekarang insyaAllah dalam masa terdekat, Tekun akan melancarkan permohonan secara online melalui atas talian, di mana usahawan tidak memerlu pun datang ke pejabat cawangan. Usahawan boleh memohon direct kepada melalui sistem yang kita wujudkan nanti. Okey, apabila pemohon dah hantar permohonan, pejabat cawangan akan membuat semakan dalam watak pengesahan siasat di premis perniagaan. Seterusnya kita akan hantar ke ibu pejabat, proses penilaian sehinggalah proses kelulusan, sehinggalah proses
pembiayaan dimasukkan ke dalam akaun usahawan tersebut, sama ada akaun individu ataupun akaun syarikat. Okey, inilah borang permohonan yang kita sediakan, di mana usahawan boleh dapatkan borang permohonan sama ada di pejabat cawangan yang berdekatan dengan lokasi perniagaan kita, sama ada di kawasan parlimen yang mana kita menjalankan perniagaan. Okey, ataupun boleh download daripada kita punya website kita. Okey, simple sahaja borang, 2 page depan belakang sahaja. Okey, ini yang saya katakan tadi, kertas rancangan perniagaan. Kita tak memerlukan pun proposal yang tebal-tebal. Kita just memerlukan orang kata apa, ringkasan sahaja. Keperluan pinjaman untuk apa, berapa kita punya jualan, pendapatan kita macam mana, berapa kita punya pembelanjaan. Itu sahaja dokumen-dokumen ataupun keperluan dalam kertas rancangan perniagaan, supaya kita ni untuk nak membuat pegawai kita untuk nak membuat penilaian kepada permohonan yang dikemukakan nanti. Okey, untuk makluman juga, ini antara yang saya sebutkan tadi, kaedah bayaran balik. Kita ada pelbagai kaedah yang kita boleh pilih untuk nak membuat bayaran balik pembiayaan tekun. Untuk makluman yang terbaru yang kita adakan adalah e-mandate. Okey, untuk makluman kita juga ada app yang kita telah persediakan dalam sistem ni. Kalau kita ada app, kita boleh check kita punya baki. Ni kita punya app yang kita namakan Tekun Pay, di mana aplikasi mudah alih untuk peminjam, untuk usahawan, di mana dalam aplikasi tersebut kita boleh buat pelbagai semakan. Antaranya kita boleh buat bayar secara online, kita boleh semak baki pembiayaan dan sebagainya. Inilah antara inovasi-inovasi yang Tekun sediakan untuk usahawan-usahawan di luar sana. Okey, untuk makluman, tahun ini 2021 Tekun menyediakan bajet sebanyak 500 juta kepada usahawan di luar sana. So graduan-graduan ambillah peluang yang Tekun sediakan ini untuk memohon pembiayaan Tekun. Sama ada pelbagai produk program yang kita tawarkan daripada kita ada Tekun Niaga, kita ada Tema Tekun, kita ada Siswapreneur, kita ada Postpreneur, kita ada SPMP, kita ada SPUMID dan sebagainya. Boleh ambil peluang untuk kita nak bantu hampir 32,000 usahawan-usahawan di luar sana nanti. Okey, saya rasa itu sahaja berkenaan dengan taklimat pembiayaan, di mana graduan-graduan bolehlah ambil peluang berkunjung ke pejabat Tekun cawangan yang berdekatan, berjumpa dengan pegawai Tekun. Cuma buat masa ni operasi kita agak terhad semasa PKP ini. Kalau boleh kontak dulu pejabat cawangan ataupun kontak dulu melalui media masa, mana kita wawarkan dalam kita punya media masa, FB kita ada, IG kita ada, maklumat-maklumat berkaitan orang kata perkembangan pejabat kita, sama ada buka dan sebagainya. Untuk maklumat, memang kita buka pejabat kita di pejabat cawangan, cuma dia punya warga kerja tu agak terhad lah, bergantung kepada situasi semasa. Okey, saya rasa Cik Nakib, itu saja taklimat saya berkaitan dengan pembiayaan Tekun kepada graduan-graduan ataupun usahawan-usahawan di luar sana. So sebarang masalah berkaitan dengan Tekun Nasional ataupun sebarang maklumat yang diperlukan, boleh kunjungi Ibu Pejabat Tekun di Bandar Tasik Selatan di tepi jalan sahaja, ataupun boleh kunjungi mana-mana Pejabat Tekun cawangan yang berdekatan, ataupun boleh email sebarang masalah kepada kita punya email box @tekun.gov.my, ataupun boleh layari kita punya website tekun.gov.my. Saya rasa itu saja Cik Nakib. Saya lepas ni kita buka sekiranya ada apa-apa soalan daripada pihak panel, daripada pihak moderator kepada Tekun Nasional. InsyaAllah saya akan cuba jawab sebaik yang mungkin. Okey, terima kasih Cik Nakib. Okey, baik, terima kasih Encik Yusri berkaitan penerangan kerana produk-produk yang disediakan, perkhidmatan yang disediakan oleh Tekun bagi membantu usahawan-usahawan di luar sana. Jadi, okey, ada terdapat satu soalan yang pertama. Okey, sebelum kita mengajukan kepada soalan, okey, dipersilakan audiens graduan-graduan di luar sana boleh tinggalkan soalan di ruangan komen. Nanti soalan yang terpilih kita akan ajukan kepada panel jemputan kita. Okey. Okey, soalan pertama, betulkah
betulkah untuk memulakan perniagaan ini, Cik Yusri, memerlukan modal ataupun pembiayaan yang besar untuk permulaan? Okey, terima kasih Cik Nakib. Okey, untuk makluman Tekun kita tidak memerlukan, orang kata sekiranya startup pemohon ataupun usahawan yang ingin menjalankan perniagaan, kita tidak menggunakan syarat ataupun menetapkan syarat perlu sekurang-kurangnya telah pun menjalankan perniagaan sekurang-kurangnya 6 bulan. Lesen perniagaan telah pun berdaftar selama 6 bulan. Tidak. Sekiranya usahawan-usahawan ataupun graduan yang ingin menjalankan perniagaan, mereka boleh hari ini daftar SSM pun dah boleh memohon pembiayaan Tekun. Apa yang lebih penting adalah komitmen daripada usahawan untuk nak menjalankan perniagaan. Sekiranya mereka belum lagi mempunyai premis, mereka boleh nyatakan, boleh tunjukkan kepada pegawai Tekun, inilah premis yang kita ingin sewa. Sama ada kita dah bayar deposit dan sebagainya. Itulah kelebihan kita. Belum ada premis pun tak apa, tetapi telah pun mempunyai komitmen, sama ada telah pun membayar sewa ataupun telah membayar deposit untuk nak memiliki premis tersebut, telah pun orang kata valid untuk nak mohon pembiayaan Tekun. Sekiranya telah pun ada kedai tetapi tak ada orang kata apa, kelengkapan. Contohnya nak buka kedai makan, belum ada kerusi meja, belum ada pinggan mangkuk, belum ada chiller, belum ada freezer, pun dah boleh memohon pembiayaan Tekun. So tak semestinya mereka ni dah running, dah berjalan mempunyai modal, dah menjalankan perniagaan, baru nak berniaga pun Tekun bantu insyaAllah. Dengan syarat mereka komit, telah pun membuktikan kepada Tekun yang mereka ini telah pun mempunyai telah pun memulakan perniagaan tersebut. Cuma memerlukan modal tambahan untuk nak mengembangkan lagi perniagaan mereka. Ya, Cik Nakib. Audio kurang jelas Cik Nakib. Okey, ini adalah soalan seterusnya daripada audiens kita, daripada Nur Saidah Jalani. Okey, Tuan, adakah jenis perniagaan setiap ahli kumpulan perlu sama kalau nak mohon teman Tekun? Contohnya semua jenis bisnes online jualan pakaian. Okey, terima kasih Puan Nur Saidah Jalani. Okey, terima kasih atas soalan yang ditanya. Baik soalannya. Okey, untuk maklumat, untuk skim teman Tekun, tidak semestinya perniagaan yang sama antara satu sama lain. So, untuk nak memohon skim teman Tekun, boleh kita terbuka kepada pelbagai bisnes. Contohnya, A1 mohon kedai makan, A2 mohon menjalankan perniagaan kedai runcit, A3 pasar malam, A4 pasar tani, A5 online. So, pelbagai perniagaan pun boleh dengan syarat mereka berada dalam satu kumpulan. So tak ada masalah. Tak semestinya perniagaan sama, pelbagai perniagaan pun boleh dalam satu kumpulan. Okey, baik Encik Yusri. Soalan seterusnya daripada Faizwan Farouk. Okey, fresh graduate tak ada pengalaman nak mencuburi bidang perniagaan. Tekun ada apa-apa program untuk membantu graduan ini? Okey, untuk makluman, buat masa ini Tekun kita bagi pembiayaan kepada graduan yang telah pun menjalankan perniagaan. Walaupun dia tak ada pengalaman tetapi dia berniaga, dah dikira layak untuk memohon pembiayaan Tekun. Cuma sekiranya graduan ingin mendapatkan pengalaman, mereka boleh di bawah Medex sendiri kita ada scan yang Cik Nakib, di mana ataupun graduan boleh pun memohon dengan kerjasama scan untuk menjalani kursus atau latihan di bawah sebelum nak memohon pembiayaan Tekun Nasional. Okey, baik. Cik Yusri, soalan seterusnya daripada Tasha Suli. Saya ingin bertanya berkaitan dengan CBRM.
CBRM adalah skim pembiayaan pemulihan perniagaan. Masih Ya, betul. adakah skim pembiayaan ini? Okey, CBRM. terima kasih kepada yang bertanya, Tasha Shuli. Okey, untuk makluman untuk skim CBRM kita telah pun tutup, di mana kita bagi tawar pembiayaan masa tawar lepas 2020 mulai bulan 4 hingga bulan Julai, di mana skim tersebut telah pun tamat, di mana dana yang kita dapat daripada kerajaan sebanyak RM200 juta telah pun kita guna pakai sepenuhnya. Buat masa ni dah habislah. Kita tunggu sekiranya ada dana tambahan daripada kerajaan, kita akan tawarkan semula pembiayaan tersebut. Jelas Okey, Cik Yusri, berkaitan soalan seterusnya iaitu daripada Dila Khalid. Okey, kalau graduan dah 11 tahun, dah habis belajar 11 tahun, boleh tak mohon untuk skim graduan? Tadi syaratkan 10 tahun. Sedangkan permohonan adalah 10 tahun. Okey, terima kasih soalan Dila Khalid. Okey, kalau graduan dah 11 tahun tak boleh ke memohon. Okey, untuk makluman, selain daripada skim graduan, kita juga ada skim biasa, teman tekun niaga yang tak perlukan degree ataupun graduan, sijil. So mereka boleh memohon under tekun biasa. Yang penting ada SSM. So tak apa. Kalau dah lebih graduate CJ ataupun diploma ataupun degree ataupun master dah lebih 11 tahun, jangan nak ambil skim yang siswazah. Kita tahu akan berskim lain. Kita ada skim profesional tadi yang boleh sampai ke 1,000. Kita ada teman tekun, kita ada tekun niaga yang tak memerlukan graduan ataupun sijil ataupun diploma tersebut. So tak ada masalah. Kalau tak nak mohon under skim siswazah pun boleh mohon under skim lain. Yang penting mereka mempunyai CJ SSM ataupun apa-apa aktiviti perniagaan. Okey, Cik Yusri. Okey, ini soalan seterusnya daripada Nur Jannah. Okey. Okey, suami saya graduan mechanical engineer dah tahun 2010. Dia berminat untuk buat bisnes online. Jadi dana mana yang patut dia mohon di bawah dan dia ada SSM? Okey, Puan Nurjana, okey, sekiranya suami masih lagi 2010, sekiranya kalau dah melebihi tempoh, mungkin boleh mohon under skim biasa. Walaupun buat perniagaan online, kita akan tengok juga. Kalau online, biasanya online kita akan tengok. Contohnya dia buat perniagaan online di rumah, dia punya FB, dia punya IG. Biasanya perniagaan online kita akan tengok dia punya transaction, bank statement. Biasanya perniagaan online memerlukan penyata kewangan, memerlukan orang kata apa, media sosial. Contohnya berapa dia punya likers dekat FB, berapa dia punya followers dekat FB dan sebagainya, dekat Twitter dan sebagainya. Itu antara orang kata apa, perkara-perkara yang tekun perlu ambil kira untuk bagi pembiayaan kepada usahawan ataupun kepada graduan yang selain daripada menjalankan perniagaan yang ada premis fizikal, yang menaikkan perniagaan online, kita akan tengok juga penyata kewangan dan sebagainya. So layak boleh memohon, tak ada masalah. Boleh memohon under skim biasa, tekun niaga, boleh memohon under teman tekun, boleh memohon under sektor informal sekiranya tak ada lesen dan sebagainya. So boleh memohon. Okey, baik Cik Yusri. Okey, kemudian tadi Cik Yusri ada mention berkaitan dengan 5% simpanan daripada pembayaran tu kan? Okey, so apa yang dimaksudkan dengan simpanan tersebut? Okey, simpanan di mana kita orang kata simpanan ni sebagai orang kata tabungan di masa hadapan. Semasa dalam pembayaran tekun, dalam proses bayaran balik, tekun akan ada portion, iaitu bayaran pokok, bayaran cas dan juga bayaran simpanan. Okey, sedalam bayaran balik, contohnya saya ambil contoh, pinjam sebanyak RM50,000, kena bayar sebulan 1,200 katakan. Okey, di dalam 1,200 termasuk ada pecahan untuk simpanan. Contohnya 500 katakan. Okey, selepas 5 tahun
pemohon mempunyai simpanan hampir 12,500 selepas 5 tahun. So 12,500 Tekun akan pulangkan semula kepada usahawan tadi selepas habis tempoh pembiayaan. So usahawan tadi mempunyai modal tambahan lah 12,500. Tekun tolong simpankan kepada usahawan tersebut. Di mana hasil daripada bayaran balik setiap bulan, Tekun asingkan portion tu tersebut sebagai simpanan. After 5 years, kita akan return balik kepada borrowers, kepada usahawan tersebut. Jelas Okey, baik Cik Yusri. Okey, ini soalan seterusnya daripada Muhammad Yusof. Okey, iaitu kaedah pembayaran, bayaran mingguan atau bulanan? Okey, terima kasih Muhammad Yusof. Untuk skim teman Tekun, bayaran adalah secara mingguan. Untuk skim yang biasa, Tekun niaga, kontrak air dan sebagainya, bayaran secara bulanan, monthly. Dia ada dua kaedah. Kalau teman Tekun, kita bayar tu. Ada penyupaan setiap minggu dengan pegawai-pegawai, so boleh buat bayaran balik secara mingguan. Dan kita juga ada bayaran secara bulanan untuk skim selain pada teman Tekun. Okey, baik Cik Yusri. Ini ada dua soalan terakhir. Okey. Yang seterusnya adalah daripada Ki Badri. Bagaimana dengan perniagaan berasaskan training dan perundingan tapi memerlukan modal untuk menyediakan unit-unit inkubasi yang berkaitan? Okey, baik soalan tersebut. Untuk perniagaan yang konsultan, yang ini kita namakan sebagai syarikat konsultan lah. Konsultan, syarikat perunding cara dan sebagainya. Kita juga bagi pembiayaan kepada mereka, kepada usahawan yang menjalankan perniagaan bisnes konsultan dan sebagainya, tetapi lebih kepada keperluan perniagaan tersebut. Contohnya keperluan untuk pembelian komputer, keperluan untuk ubah suai pejabat dan sebagainya. Kita tak bagi pembiayaan khusus kepada mereka sekiranya keperluan lebih kepada bayaran gaji pegawai, bayaran gaji pekerja, bayaran sewa pejabat, bayaran sewa bil utility dan sebagainya. Tetapi sekiranya keperluan pinjaman untuk nak membaik pulih pejabat, untuk nak membaik pulih dewan latihan dan sebagainya, untuk keperluan pembelian peralatan, contohnya beli LCD, beli komputer dan sebagainya, layak kita benarkan. Okey, baik. Cik Yusri, soalan terakhir daripada kita punya komen di Facebook kita ni. Okey, daripada Ibrahirul Kamil. Okey, salam tuan, adakah pihak Tekun boleh membiayai modal untuk mendapatkan intellectual property IP seperti produk property. seperti produk-produk keluaran hasil penyelidikan Institut Pengajian Tinggi IPTA untuk dipasarkan dengan lebih meluas. Okey, terima kasih soalan yang orang kata apa ni lain daripada yang lain ni. Biasa tanya boleh apply loan sebagainya kan. Okey, untuk makluman, kita hanya bagi loan kepada, contohnya kita bagi loan kepada syarikat ataupun usahawan yang mengeluarkan produk tersebut dan ingin memasarkan produk tersebut kepada peniaga-peniaga di luar sana. Bukan untuk nak menghasilkan produk. Usahawan yang mengeluarkan produk tersebut sebagai orang kata production lah. Bukan untuk nak membuat penyelidikan dan sebagainya. Sebab kita lebih kepada jualan. Kita menghasilkan produk dan kita jual. Itu boleh memohon pembiayaan Tekun. Tapi untuk nak, contohnya nak dapatkan dana grant, untuk nak menghasilkan kajian, untuk nak menghasilkan sesuatu produk, nak buat penyelidikan, itu mungkin dapat bantuan atau grant daripada pihak kementerian lain, Mardi dan sebagainya. Tetapi sekiranya syarikat tersebut memerlukan modal untuk nak membuat, nak menghasilkan produk tersebut dengan contohnya menggunakan di TPM, teknologi TPM yang dekat Bukit Jalil tersebut, teknologi Park Malaysia tu, itu boleh. Itu kita benarkan. Okey, baik Cik Yusri, terima kasih atas menjawab soalan-soalan daripada kita punya komen berkaitan dengan tajuk pembincangan kita pada petang ini. Jadi okey, disebabkan kesuntukan masa kita untuk petang ini, jadi itu sajalah untuk perbincangan kita dan perkongsian kita bersama dengan warga FB kita pada petang ini.
Jadi kalau ada sebarang hubungan persoalan, penonton-penonton graduan semua boleh berhubung terus dengan Tekun Nasional berkaitan dengan pembiayaan yang ingin dipohon. Ya, Okey. betul. Sekiranya saya ambil kesempatan ini untuk minta kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan graduan di luar sana, sekiranya ingin mendapatkan maklumat lanjut pembiayaan Tekun ataupun apa yang Tekun tawarkan di luar sana, bolehlah layari kita punya website di www.tekun.gov.my ataupun mana-mana media masa kita ada di IG Tekun Nasional, kita juga ada di Twitter Tekun Nasional, ataupun boleh kunjungi di mana-mana pejabat Tekun yang berhampiran dengan premis ataupun lokasi perniagaan graduan ataupun usahawan di luar sana. Itu saja Cik Nakib. Okey. Okey, baik. Sebarang persoalan boleh ajukan, boleh merujuk laman web daripada Tekun, www.tekun.gov.my. Okey, sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Encik Yusri atas perkongsian ini. Diharap semua audiens, para penonton dapat mengambil manfaat daripada perkongsian yang dikongsikan oleh Encik Yusri berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu pembiayaan mikro untuk usahawan graduan. Okey, sesudah itu saya mengucapkan sekali lagi Cik Yusri, terima kasih atas perkongsian ini. So saya okey. So untuk sesi seterusnya kita akan bersiaran lagi 2 minggu untuk topik perbincangan kita seterusnya, iaitu pada 28 Januari akan mengupas berkaitan isu-isu keusahawanan dan kebolehpasaran. Okey, baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.